Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin wal mudillin. Allahumma amin. Malam ini kita mau bicara masalah masalah ubat. Apabila kena sihir saat itu nak ubat lagu mana dah. Kena sihir saat itu banyak dah saya tengok saat itu. Kalau menega pun jing lah menega Dua badan pula sakit. Banyak lah tengok. Dengan sebab tu perkara yang kedua pula, kita berubat dengan ayat kursi. Jaga dengan ayat kursi diri kita saat itu. Kita Islam saat ini banyak kebaikan yang ada pada kita, yang Tuhan beri pada kita, yang Nabi ajar pada kita. Banyak sekali. Tapi kita tak tahu nak guna. Tak erti nak guna. Apabila tak erti nak guna, tak tahu nak guna saat itu, kita tak kenal dia. Kelebihan satu-satu ayat itu kita tak kenal. Apabila kita tak kenal, dia kaedah kata apabila tidak kenal, tidak kasih. Kita nak kasih satu-satu benda saat itu mesti kena. Kenapa kena kenal dulu? Kena kenal apa? Kena kenal benda dulu barulah kasih dah. Kena kenal benda barulah kasih. Itu dia. Malam ni kita mai kenal ayat kursi. Kelebihan ayat kursi itu apa tu yang ada pada ayat kursi? Kita tak kenal dia, kita tak kasih. Kelebihan ayat kursi ni banyak sekali. Ayat-ayat semacam ni yang perlu kita kena kaji, tahu hikmat-hikmat dia, tahu asrar-asrar dia. Kerana untuk nak membersihkan diri kita daripada keburukan setan. Daripada segala keburukan setan itu boleh bersih dengan ayat kursi. Kerana untuk nak membinakan diri kita, iman kita, jiwa kita, akal fikir kita dengan ayat kursi. Dengan sebab tu kita perlu kenal ayat kursi sungguh-sungguh. Kerana ayat kursi ni azam ayat. Sebesar-besar ayat dalam Quran saat itu adalah ayat kursi. Sanaman, tanduk. Dibandingkan tanduk saat itu, seperti binatang yang tidak ada tanduk saat itu, ia tidak hebat. Lemung kubah tidak ada tanduk, gajah tidak ada gading dia tak hebat. Kehebatan lemung kubah, kambing saat itu, apabila tanduk molek, ia hebatlah. Apabila binatang tidak ada tanduk, dia panggil tidak hebat. Seperti ponai panggil. Itu dia. Ini panggil sanaman Quran adalah ayat kursi. Ayat kursi saat itu azam ayat. Ayat kursi juga yang Nabi telah bersabda, lisan wa safatain, ada lidah, ada mulut. Ayat kursi ni. Ada lidah, ada mulut. Takdis Tuhan di kaki aras. Bagaimana wallahu a'lam. Ayat-ayat semacam ni perlu kita cari, binakan diri kita, binakan iman kita, binakan akal fikir kita, binakan tenaga kita, jiwa kita, boleh selamat sepenuh barakat di dunia dan akhirat. Adakah ayat-ayat yang tidak kita tidak memberi manfaat bagi kita kaji? Seperti ayat mana? Ayat mutasyabihat. Ini Nabi larang. Nabi larang orang yang cari ayat mutasyabihat untuk pertenahkan orang.
untuk mengelirukan. Dan sebab tu Nabi larang tentang ayat mutasyabihat, jangan sesekali. Rutuh diri kita, rutuh iman kita, rutuh akhlak kita, rutuh mujtama kita. Kita tengok mujtama Islam di hari ni, baik pun negeri kita, baik pun di Malaysia, di Indonesia, di negara Arab sekalipun, rutuh dengan ayat mutasyabihat. Akhlak Islam, mujtama Islam duk balas tentang ayat mutasyabihat. Tuhan duk ta'aras ke, Tuhan duk mana ke. Ini ayat mutasyabihat. Nabi lagi cakap dah. Nabi suruh fikir tentang kejadian Tuhan. Kita ambil ayat mutasyabihat saat itu ambil balah buat kelahi main. Masalah khilafiyah pendapat ulama-ulama saat itu, kita ambil mari korek, ambil mari apa 7-8 kolom korek tu, ambil mari tu buat peradin mai sunglah. Hancur macam Islam. Ini benda tak ada faedah. Baiklah kita cari semacam ayat ni lah, semacam ayat kursi, keberkatan ayat kursi, keberkatan suratul Fatihah, azam surah, keberkatan 3 kul, dan ada keberkatan suratul Baqarah. Kita cari macam-macam ni, boleh membinakan, boleh memberi keberkatan dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Itulah maknanya sebagai mukaddimah, kita tahu sebagai mukaddimah. Selepas tu pula ayat kursi saat itu dia tu. Ayat kursi ada maknanya duduk dalam suratul Baqarah ayat yang ke-255. Dikenalkan ayat kursi saat ini Sayyidah, maknanya Sayyidatul Quran, maknanya Sayyidah saat itu penghulu lah, azam ayat. Ayat kursi saat itu apabila kita buat dia banyak, baca dia banyak, tikrar, berulang dia baca banyak saat itu, panggil sebagai ibadatullah. Kita beribadat kepada Allah. Lepas tu dapat rahatul qalbi, maknanya tenang hati kita. Ada pula ayat kursi saat itu kaedah-kaedah asasiyah dalam agama kita, tauhid khalisun lillah. Tauhid yang khalis, yang sepenuh, yang tidak menyutui dengan Allah SWT. Dan ayat kursi juga ilajun lil adim min amrad al jasadiyah wa nafsiyah. Ayat kursi juga boleh memperubatkan penyakit jasadiyah, tubuh badan, dan tubuh nafsiyah kita, roh kita dah. Ayat kursi saat itu terdiri daripada 50 kalimah. Maka 50 kalimah 50 barakah. Selepas tu pula ada 17 nama Tuhan. Ada 17 nama Tuhan. Yang Nabi kata siapa-siapa dia berdoa dengan asmaul husna, Tuhan tak akan tolak sama sekali. Sebab tu perlu kita jadikan sebagai mukadimah dari doa kita. Kita baca ayat kursi dulu, lepas tu kita minta apa. Ni cara dia. Ayat kursi saat ni tu boleh jaga kita. Boleh jaga kita daripada syaitan. Dengan sebab tu syaitan ajar Abu Hurairah, dia kata ni selepas daripada Abu Hurairah saat itu, takat dia, igat dia 3 kali igat. Dia mari curi wah tamah. Abu Hurairah jaga wah tamah, zakat wah tamah. Dia mari curi, Abu Hurairah igat dia sekali. Dia kata aku nak pergi ke Nabi Rasulullah SAW. Kita jangan pergilah ya tak aku ni, kita pakai sesat, ada anak aku lagi, keluarga aku ada lagi ni. Lepas sampai 3 kali saat itu, lepas tu dia nak pergi sungguh. Lepas tu setan kata tak apalah, aku nak ajar mu kata. Aku nak ajar mu kau. Dan wa'allimuka kalimatin yang fa'ukallahu biha. Kata tinggalkan aku ni, aku nak ajar kamu beberapa kalimah yang memberi manfaat kepada dikau oleh Allah dengan dia ada. Maka ya ajar, iza awaita ila farasika faqra ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwa. Itu ya ajar itu. Ini maknanya kita reka-reka lagi lah. Maka saya kata lan yazala alaika minallahi hafizan wa la yakruka syaitan hatta tusbih. Sehingga sampai subuh Tuhan jaga kamu ni sampai subuh, syaitan tak boleh hafil dengan kamu. Ini maknanya
ayat kursi ni setan ajar sendiri, pas Nabi pula ikrar dengan ajar setan saat itu, iaitu benar sungguh, iaitu tapi dia bohong, tapi setan ni ajar ni benar sungguh. Ayat kursi ni apabila kamu naik di atas katil nak tidur malam, bacakanlah ayat kursi. Ni ayat kursi boleh jaga daripada syaitan. Ayat kursi pula ada lidah dan ada dua mulut. Duk takdis dan memujikan Tuhan di kaki aras. Itu ayat kursi. Ayat kursi juga azam ayat. Sebagaimana Aba Manzir. Hadis dengan hadis Nabi riwayat kepada Aba Manzir tu. Ya taina, ya Aba Manzir kata, "Atadri ayu ayat min kitabillah maka azam?" kata. Qala qultu Allah wa rasuluhu alam. Ni tu. Sekali-kali lagi maknanya ayat kursi itu besar dah. Tapi lepas tu kita rekah lagi, takut makan masa panjang sangat dah. Ya, kerana ada masalah setan saat ni itu 9 perkara yang saya kaji tu baik dah. Yang pertama, dalam Quran telah menceritakan kepada kita, wasarikum fil amwal wal aulad. Setan saat itu berkongsi dalam harta benda kita dan anak pinak kita. Setan berkongsi lagu mana? Dengan harta. Benda ni kita tak dapat tahu. Boleh jadi harta kita campur gaul dengan benda haram kerana ambil benda haram. Anak pinak kita tak molek. Tubik mereka tak molek. Apabila kita bersetubuh dengan isteri, jimat dengan isteri, tidak baca doa yang Nabi ajar saat itu, berarti kita berkongsi dengan dia. Kongsi melahirkan anak kita dengan setan. Dengan sebab itulah anak kita terkadang-kadang ajar payah, terkadang-kadang saat itu cedera perangai saat itu teruk sangat. Ada kongsi dengan setan ni. Dengan sebab tu Nabi ajar kepada kita apabila kita nak setubuh dengan isteri, Nabi suruh baca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Syaitan tak boleh. Bismillah saat ini itu alat yang paling tajam sekali untuk membutakan mata syaitan. Syaitan tak nampak. Apabila kita nak taruh barang ke, kita nak katuk pintu ke, kita nak telanyar ke, kita kena bismillah saja. Maka dia tak nampak, syaitan tak nampak lah. Tu. Ini yang pertama, syaitan saat itu boleh berkongsi harta dengan harta kita dan anak kita. Yang boleh berkongsi harta lagu mana, kena harta kita, kami harta haram masuk kita kan, kita maknanya kita ambil harta haram, harta tak benar saat itu masuk dalam campur dengan harta halal kita saat itu. Pak anak tu cerat. Jimat isteri saat itu dengan tidak baca doa, dia berkongsi jimat lah. Maka tubik anak saat itu, anak syaitan setengah, anak kita setengah. Baik perangai pun tak jauh daripada setan lah. Setan. Yang kedua pula, adakah jin dan setan saat itu boleh curi harta manusia? Sebagaimana curi buah taman Abu Hurairah jaga saat itu. Di sini pendapat ulama, kebanyakan ahli ilmu saat itu, ulama kata boleh curi. Kerana dalam sini ada setan saat itu curi buah taman daripada Abu Hurairah jaga saat itu. Boleh tangkap dia 3 kali, igat dia 3 kali. Dengan sebab tu, kalau barang kita raih dalam rumah, tak tahu siapa dia ambil, anak kita tak ada ambil, isteri kita tak ada ambil, tiba-tiba barang, ialah tu setan curi. Pada selamat dari setan itu, kita letak barang kita kena baca bismillah. Baru dia tak nampak. Kita letak barang kita, atau kita nak boleh sorok saat ni, kita baca bismillah. Setan tak nampak lah. Dia ambil tak boleh duit kita. Yang ketiga pula, kelebihan ayat kursi saat itu untuk menjaga kita. Jaga kita. Maknanya tak mesti masa tidur kita nak tidur. Kita nak keluar rumah, kita baca ayat kursi. Kita nak bawa kereta orang mutu, kita baca ayat kursi. Dia boleh jaga kita. Boleh jaga kita. Kisah seorang perempuan di England. Dia duduk bawah apa ni, dia nak naik kereta metro, kereta api Taidin sana, bawah tanah ni, itulah kereta metro bawah tanah.
Tiba-tiba pukul 1 malam saat ni tu, dia naik kereta saat ni tu, dia sore dia. Dia pergi nanti kereta sini, kereta lambat sikit kata, urang jatuh mari. Tu besar mari jatuh. Urang jatuh ni tu besar mari duk musing kod dia. Dia dak baca ayat kursi dia. Dia sore dia. Ini kisah sebenar. Kisah baru berlaku ni. Dekat orang kita yang berlaku ni. Tubik surat khabar, khabar Arab. Maka jatuh duk keliling dia saat ni tu, dia baca ayat kursi juga. Baca ayat kursi. Lepas tu kereta api mari naik pergi. Naik kereta api pergi. Sampai rumah dia tidur. Jaga-jaga esok. Tengok surat khabar tengok. Ke sana je surat khabar ni dia hantar ke pintu rumah semua. Dia hantar ke selit-selit ke pintu rumah. Dia baca surat khabar dulu tak ada penersat, tak ada banyak dah. Tengok surat khabar ni tu ada berlaku perbunuhan di stesen kereta api bawah tanah. Dia tengok gambar sikit-sikit tu gambar tu boleh higak orang bunuh saat itu. Maka dia sipai mani-mani dia pergi kepala polis. Dia rompak lah nak tengok kejahatan tu. Dia pergi dalam rompak tu minta izin di Sedadu. Dia kata dia nak jumpa kejahatan tu. Kata nak jumpa apa? Semalam dia kata kejahatan ni jumpa aku dah atas malam. Lepas tu polis saat ni tu Sedadu dia jumpa dia. Apalagi jumpa dengan dia saat itu, dia tanya, dia kata, "Mu kenal tak aku?" Mereka kenal tak? Mana aku tengok muntah tak? Berarti nanti kata, "Rena boleh mu tak bunuh aku, mu bunuh orang belakang aku." Dia kata, "Aku nak bunuh mu tak boleh," kata. "Aku nak sama mu tak boleh, aku nak bunuh mu tak boleh." Dia peropok lah. Dia kata, "Kenapa?" "Kerana aku tengok orang besar duk jaga mu," kata. "Kena masuk dekat mu tak boleh," kata. "Orang besar duk jaga mu," kata. Ini nak ayat kata, kelebihan ayat kursi saat itu, Tuhan jaga harta orang jaga. Orang zaman dulu kata khodai ayat. Tapi boleh jadi malaikat. Boleh jadi keberkatan yang kesi apa tak tahulah terus siapa apa tu. Tapi orang tu jawab atas pembunuh tu ayat atas ada orang besar nak jaga mu, kena mu tak boleh. Dengan sebab tu ayat kursi ni penjaga kita yang paling besar sekali. Dalam perjalanan kita masuk bukit, nak masuk ke jalan bukit kan, nak pergi sampai sana sini kan, jangan tinggallah ayat kursi. Bacalah banyak ayat kursi. Kau banyak kau molek. Niat molek sudah. Niat molek ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Nak molek lagi selepas tu kita kata, selepas kita sudah ayat kursi saat itu, selawat kepada Nabi. Kau lebih berkat lagi. Setiap kali sudah ayat kursi, selawat kepada Nabi. Kau lebih berkat lagi. Ini nak ayat kata perlu kita jaga diri kita saat ni itu, perlu kita pagar diri kita saat itu dengan ayat kursi. Kerana ada orang jaga. Kalau kita baca kursi, malaikat ke apa-apa boleh jadi belaka tu atas mari. Sebagaimana saya tahu atas tu ada orang jaga sehingga lepas subuh saat itu. Nabi Iqra pula kata bahawa setan itu adalah benar tapi dia bohong. Ini di atas kelebihan ayat kursi. Dengan sebab tu kita jangan tinggal ayat kursi. Turun tangga rumah baca ayat kursi. Boleh jalan baca ayat kursi. Bawa kereta, bawa motor baca ayat kursi. Kerana oksiden itu tempat ubat tehik itu banyak setan sangat. InsyaAllah dengan ayat kursi boleh menyelamatkan kita daripada ubat tehik, daripada karut maruk, daripada syarul setan dan syarul manusia. Demikian juga perlu sekali kepada perempuan zaman lah ni. Ni perempuan ni minta maaf ni ayat perempuan sikit berkenaan dengan perempuan. Kalaulah kita melazimi baca ayat kursi dan melazimi baca ayat kursi, kita baca banyak 100 kali sehari, 200 kali sehari, kau sedap, kau banyak kau sedap, kau banyak kau sedap. Bila kau banyak kau tak sedap tak? Kalau kau banyak kau tak sedap tu bukan tu. Tak kena kita baca tu, tak kena kita guna. Apabila kita guna kau banyak kau sedap, kau banyak kau sedap, kau rasa tamak ninah di hati, kau rasa segar tu ada, kau rasa segar hati, kau rasa segar akal fikir. Kalau kita buat kena cara dengan sebab tu dengan ikhlas dan dengan yakin, Nabi royak saat itu dengan yakin kepada Allah, insya-Allah kita kau banyak baca kau banyak kau sedap, kau banyak kau sedap. Kenapa perempuan saat itu kena baca banyak? Kerana setan saat ni itu jadi konsep perempuan dulu.
Cara setan nak konsep manusia, nak petenah manusia saat itu, dia pergi konsep pada perempuan dulu. Kerana perempuan saat itu berlemah. Apabila tubuh lemah saat ni itu, dia main perempuan. Perempuan pula pergi konsep jatuh. Dengan sebab tu kita tengok kat atas tu pakaian pelik-pelik, ada sikap, ada terik, ada macam-macam pakaian. Cara yang main permainan dia. Jadi konsep perempuan tu pakai pelik-pelik, nak naik berjalan pun nak pelik-pelik, nak naik pun nak jatuh geran, nak naik nafsu sahwah. Itu setan lagi main perempuan dulu. Lepas tu perempuan saat ni konsep jatuh pula. Itu cara setan. Dengan sebab tu perempuan ni perlu baca ayat kursi banyak sekali. Barulah selamat diri kita daripada permainan setan. Daripada lakah-lakah setan. Itu mana yang ketiga dah. Itu pagar diri kita sendiri, kita baca banyak dengan niat yang molek. Yang keempat pula boleh menenangkan jiwa kita. Yang keempat, yang kelima pula barakat masuk dalam diri kita. InsyaAllah barakat marilah. Yang keenam pula sempurna segala hajat kita. Yang ketujuh pula pahala orang baca satu ajilan selalu dah. Tak ada tangguh-tangguh, tapi selalu pahala orang baca satu itu selalu dah ajilan dah. Ajilan pahala apa? Boleh nanti kata ya Tuhan kata, ya Nabi kata, jaga, ya saya kata, jaga daripada syarr wal afat. Jaga daripada segala keburukan daripada yang keluar daripada syaitan dan yang keluar daripada manusia, dan segala kumai-kumai wabak-wabak. Ini ayat kursi. Itu boleh selalu dah. Ajilan. Sebab tu yang ke-8 pula ajalan. Lambat secara lambat. Secara lambat lagu mana? Lambat lagi dia Nabi benda ni. Mau ajak kursi. Tak ni hak cepat. Tapi hak lambat ke apa? Hal lambat saat ni Nabi kata siapa-siapa dia baca setiap kali selepas semaya, orang tu saat itu masuk surga cakap. Dengan ayat kursi. Tu hak lambat. Apabila kita mati tu, masuk surga tu. Tu yang ke-8. Yang ke-9 pula sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Apabila dia masuk rumah dia saat ni itu, dia baca ayat kursi fi zawaya baitahu. Dia baca ayat kursi saat ni itu 4 bucu rumah dia. Dia pagar rumah dia dengan ayat kursi. Boleh juga. Ini sahabat awak sendiri. Daripada Abdul Rahman bin Auf. Banyak yang kenal sejarah Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Nabi. Yang duduk bucu tu dia baca ayat kursi. Duduk bucu ni baca ayat kursi. Duduk bucu ni baca ayat kursi. Pak tapai ni dia baca ayat kursi belakang. Untuk pagar daripada syarr syaitan dan manusia. Ni itulah. Itu 9 aja. 9 mana 9 kelebihan dia saat itu yang saya telah ayat itu. Dengan sebab itu kita beramalkanlah ayat kursi, kita kenalkanlah ayat kursi, hikmah-hikmah dia dan asrar-asrar dia. Ayat-ayat yang pendek semacam inilah patut kita berulang. Kita mula pendek-pendek dulu, lepas tu kepanjang lagi. Supaya saya mula baca suratul Baqarah dulu. Tak habis baca dalam mengiring. Baca dalam menetai tak agak. Lah ni tak apa. Boleh baca dalam menyetak. Sampai sebulan lebih dah boleh adik. Boleh baca dalam menyetak. Sekali baca habis suratul Baqarah. Dulu itu dah habis tu sampai 3 kali berti, 4 kali berti, 50 ayat berti. Lain tak apa. Sekali habis suratul Baqarah. Kita mula ayat pendek-pendek dulu, kebanyakan lagi. Tapi apabila kita jadi daging darah kita, apabila kita baca sedap tu, alhamdulillah tak apa tu. Tanda kata yang masuk dah kita dengan ayat Quran itu. Jadikanlah ayat kursi ini sebagai pagar bagi kita. Lepas tu untuk mengubatkan diri kita, untuk membinakan jiwa kita dengan ayat kursi ini. Kita cari ayat semacam inilah, boleh memajukan kita, boleh membinakan kita. Sebagaimana orang kaulitai tak silap tu, hak majulah ni tu. Kalau kita majulah itu dia temu satu ayat ya dalam negara Arab yang pergi ke Libya, dia naik kereta hak kabuan orang terima kanak datang menteri ni lalu tawar tadi tengok satu ayat
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya Tuhan tak ubah nasib satu kaum, mereka kaum tu ingin mengubahkan nasib sendiri. Dia tanya orang Arab tu ni apa, makna apa ni kata-kata ni, atau orang Arab tu terjemah dia. Dia klik gitu 13 tahun ke 11 tahun tak silap, negeri dia maju. Negeri Kuryata itu maju. Nak ayat kita. Tapi kita tak nak cari ayat-ayat mutasyabihat. Dia cari masalah-masalah khilafiyah mazhab ulama ni hidup balah. Kau butuh akhlak, kau butuh akal fikiran, kau butuh agama kita, kau butuh sakum kita. Minta jauhlah. Nauzubillah min zalik. Benda kita jangan caput tangan sangat demo. Ada nak balah gila. Kita jangan guna otak kita, perangai kita lah gitu. Dah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.